ini apa saja yang diterima sebagai ujian, redha dia. Redha dia. Kalau dia menerima satu cabaran, tuan-tuan, dia pandang aspek bagaimana nak mengharmonikan. Contoh, apa pasal pula penilai pertama saya ni bagi markah rendah? Kan? Pemikiran kita, tuan-tuan, kita kan tahu tak ada hati perut. Kan? Dia saja je pilih kasih, pilih bulu yang kerinting yang dia pilih, yang dulu tak nak. Itu bahasa-bahasa yang biasa bila orang marah tu, tuan-tuan. Tetapi, tuan-tuan, bagi orang yang ikhlas, dia akan bertanya, di mana silapnya saya? Apa yang sepatutnya saya meningkatkan prestasi saya? Ataupun mungkin kerja saya bagus, tetapi persembahan saya dalam laporan itu tak bagus. Tuan-tuan, itu mengambil kira di mana aspek kelemahan. Tuan-tuan, lalu kita berjumpa dengan penilai pertama. Kalau orang yang pertama tadi, dia tanya, cik, kenapa cik bagi saya markah rendah? Apa bezanya saya dengan Novella? Katanya. Contoh, Nolefa kau mana budak-budak tu yang ada sensasi sekarang ni. Bagi Nolefa kau nak. Nolefa. Channel lepa kemudian. Tuan-tuan. Kan? Sampai orang tanya saya, apa pandangan Ustaz tentang orang artis berpakaian macam ni? Dah terang-terang tak senonoh, kau pun tahu saya malaslah komen kawan. Kan? Tuan-tuan kan? Tuan-tuan. Kadang-kadang ada gakkan kawan bergurau, dia ni kalau elok dia kahwin dengan Ustaz. Gila kau, tak daya sedar kan? Asyik nak bershopping tu tak daya sedar. Saya ajak dalam kumpul kota tak mau diikut kan? Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Ni tuan-tuan, kita akan apa bezanya saya dengan dia? Tuan bagi maka contoh ni tuan-tuan, hati kita ni nak tengok hati tuan-tuan. Kalau kita semak hati kita balik tuan-tuan, dan ni kat mana sebenarnya ni tuan-tuan? Dia akan mencorakkan tindakan. Tetapi kalau dia bertindak di mana kelemahan saya, apa yang saya patut buat, dia akan jumpa dengan pegawai berkenaan. Tuan, saya berterima kasih, tapi saya nak tingkatkan saya punya usaha supaya tahun depan boleh saya dapat makan yang lebih baik. Di mana kelemahan saya yang patut saya baiki? Tolong tunjukkan, tuan-tuan. Bagus tak macam tu, tuan-tuan? Saya fikir, tuan-tuan, orang yang beri makan ni pun menyesal dan merendah makan kau. Kenia nak baik kau baik kan? Tuan-tuan. Kan? Tapi kalau dia melosang macam tu ya, memang patut baik kau baik makan macam tu deh. Tuan-tuan. Jadi ini tuan-tuan cara kita berfikir, hati kita. Sebab tu tuan-tuan, orang yang beriman apabila dia ikhlas, dia terima ujian Allah, wahai Allah kau uji aku. Tapi kalau dia tak terima, ya Allah, kenapa pula Dan ni asyik kono ni, orang lain lagi jahat. Tak adalah kono-kono dah. Kadang-kadang tuan-tuan, kadang-kadang kita, ya Allah, dah lama saya minta tak dapat-dapat, bila nak dapat ni kata suruh doa. Dah doa ni tapi tak dapat. Kadang-kadang sampai ke tahap tu tuan-tuan. Bukan saja kita dengan manusia, begitu kadang-kadang menjangkaui sesuatu yang keterlaluan, melewati kepada hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dibagi tahu awal-awal ikhlas, tuan-tuan. Orang yang ikhlas ni tuan-tuan, kehidupannya adalah harum mewangi bagaikan kasturi, bahkan lebih daripada tu. Sampai orang menyebut-nyebut tuan-tuan, wangi itu sampai boleh dipandang. Kan? Selalu wangi di hidu, betul tak? Ni wangi dia tu sampai boleh dipandang dan dinikmati. Selalu dinikmati ni selalunya makan. Tapi selalunya tuan-tuan, bila baiknya akhlak kita, ikhlasnya kita buat tuan-tuan, dapat kita tahu dia punya aura kasih sayang dan rahmat. Sebab orang yang ikhlas ini tuan-tuan adalah manusia yang terselamat daripada godaan syaitan. Kerana satu ketika iblis minta permit dan pemakluman, notis kepada Allah Subhanahu Wa Taala, merealisasikan keangkuhan dan takaburnya iblis kepada Allah. Wahai Allah, saya akan saksikan semua anak cucu cicit Adam, termasuk yang bekerja di Lisda, katanya. Kalau ada lah tuan-tuan, termasuk saya sekali ni. Tuan-tuan, apa kata Allah? Kamu takkan dapat mengapa-apakan manusia itu kalau mereka itu ikhlas. Dan kamu boleh saja menyesatkan mereka. Kamu nak bawakan mereka masuk dalam neraka seramai mana kamu buat, tetapi ada golongan yang takkan terkesan dengan hasutan kamu, iaitu orang yang ikhlas.
Jadi tuan-tuan, pada pagi ini kita nak bincangkan satu perkara berkaitan dengan ikhlas, iradah yang awal. Mudah-mudahan dalam kehidupan kita ini kita akan dapat melaksanakan tindakan kita dengan ikhlas. Apabila ikhlas itu merupakan suatu dasar dalam diri kita, maka dasar-dasar yang lain akan mampu subur tumbuh tuan-tuan dalam keadaan yang hebat, menghasilkan natijah tingkah laku yang baik yang disebut sebagai akhlak yang murni. Baik. Wa an Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian tu Ibn Nufail bin Abdul Uzzi bin Riyah bin Abdullah bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraisy al-Adawi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kana hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Daripada Amirul Mukminin Abu Hafs Umar ibn Khattab radhiyallahu an, katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Aku mendengar. Tuan-tuan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi Umar ni tuan-tuan adalah orang yang mendengar Nabi. Ya, mendengar Nabi, dan akhirnya hadis daripada Umar ini diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Sebab itu tuan-tuan, credibility Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an adalah seorang yang adil, berwibawa. Maka hadis ini adalah hadis yang kuat, hadis yang sahih, hadis yang mempunyai nilai yang sangat tinggi, lalu boleh disandarkan sebagai hujah dan juga dalil dalam kita nak berbuat sesuatu. Paksi kepada perbuatan kita, hujahnya hadis ini. Sama lah macam kes perbicaraan. Kalau sekiranya orang itu diragui, maka dicabar keraguannya. Supaya apa tuan-tuan? Supaya perbicaraan yang adil dapat dilaksanakan. Nah tuan-tuan, perbicaraan adil dapat dilaksanakan. Sama juga berbicara hari ini tuan-tuan. Kan? Kalau kita saya tengoklah kes-kes bicara hari ini. Kadang-kadang tuan-tuan, tidaklah ditengok sangat tentang kesalahan jenayahnya, mencurinya itu. Kan? Kau betul tak mencuri ni, tak. Tapi dia lebih membicarakan soal teknikal dia. Kan? Macam mana tindakan kau mencuri, siapa yang bagi arahan. Sebab tu tuan-tuan, masa saya buka puasa tu, soalan pertama ditanya oleh peguam bela kepada si tertuduh. Dia kata, atas dasar apa Ustaz bertindak untuk pergi memeriksa rumah sehingga tertangkapnya orang yang kena tuduh ni, katanya. Atas dasar apa? Apa punca kuasa? Tengok tanya tuan-tuan, kan? Kalau lah saya jawab sesaja je, saya gomah. Tuan-tuan, kalau itulah jawapan, siang-siang dah kena keluhan kes dah. Oleh kerana tak ada asas, saja-saja ya, maka saya mohon mahkamah ini menggugurkan kes ni, tidak mengikut prosedur saja. Teknikal. Walhal dalam masa yang sama, kalau ikutkan subjek itu, orang yang kena tuduh tadi, seorang tu dah mengandung dah. Bila kita siasat, kau sebab apa kau mengandung? Terlanjur Ustaz, katanya. Kan? Itu tidak dipikirkan. Terbuangnya kes itu kerana apa? Credibility orang, teknikal. Sebab tu tuan-tuan, dalam kitab hadis diterangkan siapakah meriwayat hadis ni, supaya tidak sewenang-wenangnya manusia kata ini hadis Nabi. Macam orang Syiah kata ini hadis, katanya, kan? Boleh kahwin mut'ah, hadis kata ni. Boleh kahwin dengan boleh kahwin mut'ah walaupun usianya di bawah usia kanak-kanak. Tuan-tuan, dia kata hadis, kan? Nabi SAW pun katanya kahwin kanak-kanak. Sebab tu tuan-tuan, pengkajian yang dibuat oleh Syekh Abdul Rahman, tuan-tuan, seorang tokoh hadis, mengkaji benarkah usia Aisyah bila dia berkahwin itu usianya ialah 6 tahun, bila dia bersama dengan Rasulullah usianya 9 tahun. Tuan-tuan, jadi pendapat analisa yang dibuat selama ini, tuan-tuan, kita mengkaji, kita dibelajar, dibagi tahu Aisyah ini berkahwin dengan Nabi, Abu Bakar kahwinkan Nabi usianya 6 tahun. Kan, kalau kata 6 tahun ish, kan, nampak tuan-tuan. Tapi kita terimalah sebab tadi disampaikan dari cikgu macam tu. Bersama Nabi usianya 9 tahun.
Kan, rupa kajian yang dibuat tuan-tuan, analisa yang dibuat, usia Aisyah masa berkahwin dengan Nabi ialah 16 tahun. Dan dia bersama dengan Nabi 19 tahun. Tuan-tuan, kalau boleh tuan-tuan cuba akses dalam internet kajian yang dibuat. Satu perkara yang mencabar. Sebab tu tuan-tuan, kerja saya ialah membuat pengesahan. Benarkah perkara ini? Ni yang kena berketuntang cari dalil ni. Tuan-tuan, kan? Jadi bila nak cari dalil ni tuan-tuan, pertama sekali kita nak pergi siapakah yang meriwayatkan hadis ataupun kenyataan yang mengatakan bahawa Aisyah kahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika usia 6 tahun. Siapa dia? Bila dikaji tuan-tuan, ada satu periwayat yang dia ni sifatnya ialah mudah lupa. Bila mudah lupa tuan-tuan, jatuh hadis itu diragui, penelitian dan kajian yang lebih detail perlu dilaksanakan. Contoh lagi satu tuan-tuan. Ini secara akalnya menuntut kita mengkaji ni. Saya bukan menafikan, tetapi menuntut pemikiran kita supaya mengkaji dan membuat pengesahan. Betul ke tak betul? Sebab tuan-tuan, dia merujuk kepada soal penerimaan kewarasan sistem fitrah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kahwin dengan Khadijah radhiyallahu anha usianya pada bila? 40 tahun. Dan dia telah melahirkan zuriat Nabi SAW seramai berapa orang? 7 orang. Berapa lama dia ambil masa tu? Kalau 7 tahun, kan? Ini dia nak kira juga tu. Adakah Khadijah ini melahirkan zuriat Nabi setahun seorang? Maka ketika umurnya 48 tahun, 47 tahun, siap lahirkan anak. Ataupun dia lahir tu Fatimah, anak yang akhir dilahirkan ketika Khadijah berusia berapa tahun? Kajian tuan-tuan, kan dapat tak beza. Bila melewati usianya adalah 60 tahun dari sudut fitrah, bolehkah? Jadi tuan-tuan, perkara ini sekarang ni isunya ialah ada unsur-unsur Syiah membuat hujah yang batil, kan? Kerana apa tuan-tuan? Kerana dia ingin mensabitkan perkara-perkara yang tertentu bagi agama mereka. Kan, ini satu perkara yang mencabar tuan-tuan kepada kita lah. Kan kita berfikir secara kritis. Jadi kita bukan nak menafikan, menonong itu saja, tidak. Tetapi pengkajian, maksud saya itu usaha pengkajian perlu dilaksanakan. Jadi tuan-tuan, bertitik tolak daripada soal keikhlasan ini, yang hadis yang diriwayatkan oleh umat ini, dia punya credibility, kelayakan, keahliannya tuan-tuan dalam mengatakan isu ini. Hadis ini disebut sebagai hadis yang mutafaqun alaih. Apa yang dikatakan mutafaqun alaih? Dipersetujui secara bersama. Siapa dia? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Siapa dia Imam Bukhari dan Imam Muslim? Seorang ulama, dua orang tokoh ulama hadis tuan-tuan, yang menghimpunkan hadis Nabi menjadi satu kitab, disebut Sahih Bukhari kitab dia. Imam Muslim, Sahih Muslim. Kedua bukan orang ni tuan-tuan, dikatakan bukan keturunan orang Arab, kan? Pakar hadis tuan-tuan, ya. Jadi kitab ini dirujuk. Nabi menyatakan, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, Al-Quran dan hadis. Tuan-tuan, kalau kita nak dapatkan hadis, tuan-tuan, Rasulullah tidak lagi bersama dengan kita, kan? Bersama kita dalam bentuk yang lain. Tetapi bagaimana kita nak mendapatkan hadis? Iaitu daripada sahabat-sahabat Nabi. Usaha yang dibuat oleh Imam Bukhari dan Muslim menghimpunkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh pelbagai-bagai pihak di kalangan para sahabat, diletakkan dalam satu himpunan, disebut sebagai Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis yang kita bincangkan ini terdapat dalam kedua-dua kitab ini. Bila ada hadis ini disebut dalam Sahih Bukhari, disebut dalam Sahih Muslim, maka perkara ini disepakati oleh dua sumber hadis yang muktabar ini, dikatakan muttafaqun alaih, tuan-tuan. Walau bagaimanapun, tuan-tuan, duka cita kita nyatakan bahawa Syiah tidak menerima kitab hadis ini. Kan? Sebab apa Syiah tidak menerima kitab hadis ini? Kerana pendirian Syiah, dia kata apa? Dia kata seluruh sahabat Nabi SAW selepas wafatnya Nabi, mereka itu murtad, kredibiliti mereka tidak ada. Senang tuan-tuan dia nak buang hadis ni, kan? Yang tinggal hanyalah 4 orang sahabat yang kekal Islam pada pertimbangan Syiah, iaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sebab tu kalau baca dalam kitab-kitab Syiah, contohnya Al-Kulaini, tuan-tuan, Al-Kafi yang dikarang oleh Kulaini, tuan-tuan, semua kebanyakannya Sayyidina Ali, tuan-tuan. Kan? Abu Hasan maknanya Sayyidina Ali lah, tuan-tuan. Yang kedua adalah Salman Al-Farisi, yang kedua Miqdad, yang ketiga
Yasir tuan-tuan, ataupun Ammar bin Yasir tuan-tuan. 4 sahabat ini tuan-tuan. Yang lain bis tuan-tuan, mereka tak terima. Baik. Hadis ini menyatakan bahawa hanya sah sekali amalan itu dengan berniat. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu dikira sah apabila dikerjakan dengan adanya niat. Kan? Kemudian katanya sesungguhnya setiap orang akan mendapat sesuatu berdasarkan niatnya. Apa yang kita dapat hari ini? Niat kita tuan-tuan. Apa tujuan tuan-tuan datang pada hari ini? Saya nak mendengar tazkirah dengan harapan supaya jangan lama-lama benar saja. Tak sampai dia nak isi yang penuh-penuh saja kata kan. Tambahan pula dah terhidang. Tuan-tuan kan. Dapatlah tuan-tuan. Kalau lah saya datang sini tuan-tuan, tujuan saya nak sarapan kat sini, saya ceramah ni sebagai nak menggulur-gulurkan tuan-tuan ya, dapatlah saya tuan. Dapat saya sarapan tu. Macam mana pun saya kena tuan-tuan, sebab dah niat dah tu. Kan? Walaupun kata ustaz, rupanya keadaan ini, bangunan ini tidak selamat, bomba ada di luar, keluar. Sebelum kita keluar, selesaian tu dulu tu. Sebab ada niat tuan-tuan. Kan? Dah ada niat tuan-tuan kan? Apa yang kita buat bergantung pada niat kita. Apa yang kita pakai sekarang ni tuan-tuan, niat kita. Kita sampai ke almari kita tadi tuan, kita tengok apa baju nak pakai ni kan. 1, 2, tak tuan-tuan. Macam kita tuan-tuan, niat kita, tolonglah gosokkan baju arahan ni tuan-tuan. Kita kata minta isi kita, tolong gosokkan baju abang. Kan? Umum tak? Umum gosok je lah. Jangan banyak tanya. Gosok je tuan-tuan kan. Dah sudah. Suami kita akan terus ambil je. Tapi kalau bertanya, baju yang mana satu katanya? Baju yang belah kiri. Banyak kiri ni, kiri belah mana? Bercakap tu setengah jam tuan-tuan. Gosok tak ni? Tuan-tuan, nampak tak? Dah buang masuk tuan-tuan. Buat je tuan-tuan. Itulah yang kita dapat tuan-tuan. Contohnya tuan-tuan, kita kat kantin tu banyak makanan kan? Kalau kita kantin yang sini ada kantin. Ada kan? Katakanlah di Raudhah lah. Kau banyak pilihan kan? Di belah bawah dan di bahagian atas kan? Tuan-tuan kan, mana yang berkuah, mana yang berkawah, silakan tuan-tuan kan. Kalaulah kita daripada pejabat ni nak makan daging kawah, dah niat dah ni. Malam tadi dah berazam dah, tahun lepas dah bertekad dah. Sampai hari ni berniat tuan-tuan. Sampai dekat Allah memang kita makan daging berkuah, masak berkawah ni tuan-tuan. Sebab dah niat. Walaupun orang offer kita makan ayam masak kurma ke, sila dah makan tak? Dan nak makan ni. Sebab apa? Dah bertekad tahun lepas, malam tadi dah berazam, akhirnya berniat katanya. Tuan-tuan dan puan-puan radi Allah ya. Itu maknanya peranan niat. Sebab itu apa yang kita niatkan, itulah yang kita dapat. Kita niatkan solat untuk dapat pahala, dapat pahala tuan-tuan. Kita niatkan solat untuk dapat memenangkan hati pak cik itu supaya menerima lamaran kita, dapat kita nak dia. Tuan-tuan, walau bagaimanapun yang busuk tetap berbau busuk, yang wangi tetap berbau wangi. Tak ada pula yang busuk berbau wangi kecuali orang tu angau tuan-tuan. Kan? Ketiak punya busuk sanggup dicium itu. Kerana aku cinta padamu. Ada perangai yang tu tuan-tuan. Tapi kalau dah tak cinta, kau boleh tak jauh sikit. Bau udang koring tu ni, pak tuan-tuan. Bila dah tak ada, kasih lagi tuan-tuan. Contohnya lah ya. Baik, apa kata ni? Sesiapa yang berhijrah dengan niat kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrah itu diterima oleh Allah dan Rasulnya. Dan sesiapa yang berhijrah kerana dunia yang dicarinya atau kerana wanita yang akan dikahwininya, maka hijrahnya itu akan menghasilkan sesuatu selaras dengan niat hijrahnya itu. Kan? Kalau katakan dunia tadi tuan-tuan, kalau kamu berhijrah kerana dunia, kamu akan dapat dunia. Samalah perumpamaan yang contoh makan dekat laut daging kawah kat Raudhah. Yang kahwin perempuan yang dikahwini tadi, samalah contoh yang saya buat. Kalau kita semayang tapi tujuan untuk memenangkan hati seseorang yang ada anak yang kita nak kahwin dengannya, tuan-tuan. Itulah yang kita dapat, tuan-tuan. Bagaimanakah kesudahannya, tuan-tuan? Sekadar kamu dapat dunia, kalau kamu niatkan dunia, kan? Tetapi kalau kamu melewati perbuatan itu, walaupun perbuatan itu keduniaan, tapi niat kamu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kamu akan dapat akhirat. Contohnya tuan-tuan ialah selipar kita. Kan? Kita pakai selipar sampai di masjid, tiba-tiba ada orang kata, "Encik, pinjam selipar, saya nak ke tandas." Silakan. Tuan-tuan, silakan tuan-tuan. Dia mempengaruhi hati. Dia berdatang daripada pengaruh hati kita, tuan-tuan. Persepsi kita. Apa persepsi kita, tuan-tuan? Aku berniaga dengan Allah. Dia pinjam dia. Sekarang ada orang tu.
lagipun aku dapat pahala daripada Allah. Pahala ni masuk, mendapat rahmat Allah, masuk dalam syurga. Yang kedua, aku meriangkan hubungan silaturahim dengan manusia. Akal, tuan-tuan. Hati buat dengan sesucinya, kan? Bila sesucinya ikhlas, tanpa ada diswiskan kepada akal. Baik, pada masa ni lah kau mengambil keuntungan dunia. Boleh. Sekarang tolong bayar lengah, bayar RM2. Boleh pinjam tu, tapi RM2 bayar. Itu bukan pinjam, itu sewa nama. Tuan-tuan dan puan-puan, tak macam mana pakai-pakai, tuan-tuan, di pulangnya putus tali selipar ni tadi. Dia pun cakap, cik, minta maaf lah cik, tiba-tiba selipar cik ni putus pula cik. Ni macam mana ni cik? Tak apalah, memang dah sampai masa nak putus kat kaki tuan, kan? Jadi beli yang baru. Saya tunggu sini. Itu bukan ni, tuan-tuan. Ada tak? Tapi kalau kata, tak apalah, memang benda tu nak putih dah, tuan-tuan. Kan penerimaan ikhlas ni, tuan-tuan, dengan menjuruskan kepada ihsan tadi. Apa yang terjadi kepada orang yang pinjam sipar sampai putus je, tuan-tuan? Dia akan ingat kita, tuan-tuan. Terima kasih encik, saya minta maaf. Tuan-tuan, barangkali orang ni akan cerita pula dengan orang lain. Baguslah apa tu, si nasib tu, saya pinjam selipar, putus macam tu yo katanya. Balik dia tak tahulah macam mana. Contohnya, tuan-tuan, kan? Ini tentang ikhlas ini. Sebab tu kes hadis ini dinyatakan oleh masa hijrah. Ada seorang perempuan, tuan-tuan, Ummu Qais ni, dia nak berhijrah, tapi dia ajak air tunangnya sekali. Jom labang kita berhijrah. Kata lelaki ni, kata, kau pergilah, saya tak nak berhijrah dah, saya nak duduk kat Mekah ni, katanya. Kata dia perempuan, kalau macam tu, kata abang, saya pindah, jadi kita sampai di sinilah hubungan kita. Pertunangan kita ni sekadar di sini, katanya, tuan-tuan. Kata lelaki ni, saya katanya, tak boleh macam tu dah. Aku tetap juga nak kahwin dengan kamu, katanya. Kalau macam tu, saya ikutlah kau berhijrah sekali. Pada dan putih mata, baik saya ikut, dapat kahwin dengan kau. Contohnya, tuan-tuan, ya. Jadi keadaan isu ini, perkara ini yang berlaku, dibagi tahukan kepada Nabi. Maka Nabi, tuan-tuan, tak ada pula dia melosang orang ni. Apalah gila, orang tu berhijrah tak ikhlas, katanya. Itu jenis kita, tuan-tuan. Tapi Nabi, tuan-tuan, dia tak hina orang itu, walaupun orang tu buat silap. Silap sebenarnya, kerana dia menunjukkan tidak ikhlas. Tapi Nabi memberi bimbingan kepada yang lain-lain. Dia kata apa? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu difaktorkan kerana ada niat, baru disah dapat pahala. Dan apa yang orang tu dapat bergantung pada niat dia. Siapa? Dia kata siapa? Dia tak sebut perempuan tu. Dia tak sebut lelaki tunang kepada perempuan tu. Nabi umum, tuan-tuan, siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapat apa yang di sisi Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang berhijrah kerana dunia, yang bakal dia akan dapat, perempuan yang bakal dia kahwini, maka dia akan dapat apa yang dia niatkan sewaktu